Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan AJK Masjid, Tuan Pegawai Masjid, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu ini setelah menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya. Setelah kita berapa lama tak jumpa orang? Sebulan lebih kan? Sebulan lebih. Jadi alhamdulillah sebulan lebih tu banyak benda yang dah lupa. Jadi kita ingatkan baliklah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu pengajian kitab Fiqh Manhaj ala Mazhab Asy-Syafi'i. Dengan pada minggu yang lalu kita telah pun membincangkan berkenaan dengan najis, sebahagian najis yang dimaafkan. Kalau kita tengok, walaupun Allah Subhanahu Taala menitik beratkan berkenaan dengan taharah ini, berkenaan dengan kesucian ini, tetapi Allah Subhanahu Taala memberi kita rukhsah, iaitu keringanan kepada kita. Walaupun najis itu kita telah belajar ada 7 bahagian najis, apakah itu najis, tetapi Allah SWT telah memberi keringanan kepada kita. Keringanan kepada kita supaya apa? Supaya kita mudah untuk beribadah kepada Allah SWT. Untuk kita mengenal ataupun kita nak beribadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam kitab Fiqh Manhaj ni ada menerangkan 10 perkara ataupun 10 sebahagian najis yang dimaafkan. Tetapi kalau kita tengok banyak lagi najis yang dimaafkan, iaitu pertama sekali adalah percikan kencing yang sedikit. Percikan kencing yang sedikit yang kita tak nampak, yang kita ragu-ragu. Oleh sebab itu dimaafkan oleh syarak. Yang kedua adalah sedikit darah, iaitu darah yang bukannya perbuatan kita sendiri dan tidak disengajakan. Yang ketiga adalah darah luka ataupun nanah yang banyak. Asalkan darah itu terkena oleh perbuatan kita sendiri, iaitu dari badan kita sendiri dan bukannya perbuatan kita sendiri, maknanya daripada badan kita. Hal ini disebabkan ada kisah sahabat yang ketika mana dia bersama dengan Rasulullah SAW pergi berperang. Jadi Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini untuk menjaga persepadanan, jaga sepadan. Jadi dia hantar dua orang sahabat ini. Jadi seorang sahabat ini buat perjanjian, kau jaga, aku tidur, aku rehat. Bila aku bangun, kau nak tidur. Macam tu. Jadi bila mana seorang tertidur, seorang tidur dan seorang lagi berjaga, yang seorang ini bersembahyang, dan ketika dia sembahyang, musuh mengintip dia dan dia mengambil anak panah. Dia panah sampai ke nyawa yang solat tadi. Jadi bila dia panah patahan yang pertama, orang tu masih lagi solat. Orang tu masih lagi solat, padahal darah dah keluar.
Yang kedua, dia panah lagi. Dia panah lagi, kena lagi kat badannya, keluar lagi darah. Dan yang ketiga, dia panah lagi kat kena badannya, dia keluar lagi, dia masih meneruskan sembahyangnya lagi. Dekat sini kita dapat tahu bahawa walaupun darah luka itu banyak yang pada badan kita sendiri, tetapi masih lagi boleh meneruskan solat. Dia adalah najis. Kita tahu yang darah itu najis, tetapi najis itu adalah yang dimaafkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah najis binatang yang mengenai biji-bijian, ataupun najis binatang ternakan yang mengenai susu ketika memerahnya. Yang ini kita sukar untuk mengelakkannya. Maksudnya dalam kaedah fiqh ada menerangkan al-masyaqqah tajlibu taisir, iaitu kepayahan membawa kepada kesenangan. Walaupun benda tu payah kita nak elakkan, dia membawa kemudahan kepada kita. Allah SWT memberi kemudahan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah najis ikan di dalam air selagi air tersebut tidak berubah. Begitu juga najis burung yang terdapat, yang selalu berulang alik, seperti di kawasan tanah suci Mekah, Madinah ataupun Jami' Umawi di Syria. Ini kalau kita tak dapat nak elakkan. Burung tu memang kita ke atas. Contoh kita pergi umrah, jadi kita payah untuk beribadat. Kalau kita pergi tawaf, kita susah nak ambil wuduk balik kalau terkena pakaian kita. Oleh sebab itu dimaafkan oleh syarak. Begitu juga dekat Malaysia ni. Kat Malaysia ni kebanyakan masjid ni penuh dengan cicak. Penuh dengan cicak, keliling ni penuh dengan cicak. Jadi kalau kita kadang-kadang kita sembahyang, cicak tu merak dekat kopiah kita contohnya. Jadi itu adalah ummu al-bawa, iaitu keadaan apabila keberadaan najis itu susah dikawal dan susah nak dielakkan. Oleh sebab itu dimaafkan oleh syarak. Itu tai cicak. Itu yang kelima. Yang keenam adalah darah yang mengenai baju penyembelih sekiranya tidak banyak. Ini adalah untuk penyembelih saja. Contohnya kat pasar raya, dekat Tesco, dekat family store, dia menyembelih. Bukannya si pembeli tu. Si pembeli tu dia boleh balik rumah, dia tukar pakaian. Tapi penyembelih ni, dia sukar untuk menukar pakaian dia. Kat situ kepayahan. Jadi dimaafkan oleh syarak. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah darah yang ada pada daging. Contohnya kita masak ayam, ada kalau kita makan ayam tu, tulang tu ada darah sedikit. Dekat situ dimaafkan oleh syarak. Yang ke-8 adalah mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah apabila dia menghisap susu ibunya. Maknanya dia menghisap susu ibu dia tu, dia muntah balik. Jadi apabila dia terkena dekat pakaian baby tu, ataupun terkena dekat pakaian ibu tu, ibu tu pula bawa pergi semayang, mana kat situ tidaklah batal semayang dia. Kerana apa? Kerana dia adalah najis yang dimaafkan dan sukar untuk mengelakkannya. Sebab baby lepas dia minum, dia tu muntah. Betul tak? Kebiasaannya. Dia susah untuk kawal muntah dia tu. Si ibu pula sukar untuk mengelakkan susu muntah bayi tersebut. Jadi dekat situ dimaafkan oleh syarak. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah debu jalan yang mengenai seseorang. Jadi apabila kita naik motor, kita berjalan kaki sebagainya, debu dekat muka kita, dekat badan kita, pakaian kita, kita tak tahu sama ada najis ataupun tidak. Jadi kat situ dimaafkan oleh syarak. Dan yang ke-10 adalah bangkai binatang yang tidak berdarah, seperti lebah, lalat dan semut. Apabila terjatuh ke dalam sesuatu tercair, maka dengan syarat ia terjatuh dengan sendiri, bukannya perbuatan kita sendiri, maka di situ dimaafkan oleh syarak. Faham tak? Jadi ini adalah 10 sebahagian najis yang dimaafkan yang kita pun telah belajar pada sebelum ini. Jadi insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan belajar pula berkenaan dengan bab istinja. Istinja ni tuan-tuan dan puan-puan, walaupun nampak senang, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita ambil sambil lewa. Sebab kan kalau istinja ini tidak menepati syarat, maka dekat situ kita bawa semayang, setelah itu najis, semayang kita tidak sah kerana kita membawa najis. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ada ketika Rasulullah SAW lalu di dua kubur, maka kat situ Nabi pecahkan, ambil pelepah kurma, dia belah dua, dia letak satu. Salah satu itu adalah yang tidak menjaga hal ehwal berkenaan dengan istinja ni, dengan ahwal kencing, buang air kecil. Oleh sebab itu
dia diseksa di dalam kubur. Sebab tu Nabi Muhammad SAW tanam pelepah tu supaya apa? Pelepah tu mendoakan dia. Sebab tu ada hadis tu. Sebab tu kita kena berjaga-jaga dengan bab istinja ni. Ulama pun menitik beratkan berkenaan istinja ni sampai dia tulis dalam kitab fiqh ni. Nak mengajar kepada kita supaya apa? Supaya kita boleh ada cara, ada SOP, ada praktikalnya untuk kita bawa ke kehidupan kita. Jadi istinja dan adab-adabnya. Kalau kita tengok istinja ni dari segi bahasa, dia bermaksud terputus. Itu dari segi bahasa, dia terputus. Terputus. Kalau dari segi istilahnya pula, erti istinja ialah menghilangkan najis. Maknanya menghilangkan najis, bukannya perkara lain, bukannya kentut dan sebagainya. Dia menghilangkan najis, sama ada najis keluar daripada depan ataupun belakang, sama ada dia cair, contoh macam darah, nanah yang keluar daripada kencing ataupun daripada depan ataupun belakang, itu adalah kena hilangkan najis tersebut. Sebab dia darah, atau mengurangkannya. Mengurangkannya, dia tidak hilangkan semua, jadi dia cuma mengurangkannya. Contohnya kita istinja pakai batu, kita sukar untuk menghilangkan terus najis tersebut, tapi kita mengurangkannya, itu dimaafkan. Daripada tempat keluar air kecil ataupun air besar, iaitu air kecil daripada kubur dan air besar daripada dubur. Itu ta'rif dia. Ta'rif berkenaan dengan istinja. Jadi kalau kita tengok daripada definisi ini, tuan-tuan dan puan-puan, daripada definisi ini terkeluarnya 4 rukun. 4 rukun istinja. Rukun istinja ni ada 4, tuan-tuan. Ada 4. Pertama sekali adalah mustanji. Mustanji, istilah Arab lah, bahasa Melayunya ialah orang yang beristinja. Maknanya manusia lah yang beristinja tu. Yang kedua adalah mustanji minhu. Maksudnya adalah apa yang diistinjakan, iaitu apa yang dibasuh. Maknanya najis lah, kita basuh najis. Mustanji minhu, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah mustanji fihi. Maksudnya adalah tempat yang diistinjakan. Tempat yang diistinjakan makhluk tandas tu, tetapi dia adalah kubur dan dubur kita. Maknanya nak bersihkan suatu tu mesti tempat tu, bukan tempat lain. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah mustanjibih. Maksudnya alat untuk beristinja, iaitu nanti kita akan bincangkan. Ada alat nak beristinja ni, ada alat dia. Bukan menggunakan alat yang apa-apa, alat yang tak apa-apa. Dia ada alat yang special dan ada syarat, kena menepati syarat ni. Itu alat. Jadi kat sini tuan-tuan, istinja ni ada 4 rukun, iaitu orang yang beristinja, apa yang diistinjakan iaitu najis, tempat yang diistinjakan iaitu kubur dan dubur. Yang keempat adalah alat untuk beristinja. Jadi kalau kita tengok sini, perkataan istinja diambil dari perkataan, ada 3 pandangan, ada 3 pendapat, iaitu najaun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah najwatun. Yang pendapat yang ketiga adalah najwun. Mana ada 3 pendapat ulama. Perkataan istinja ni diambil daripada mana? Apa perkataan dasar tu? Istinja itu adalah masdar. Apa perkataan dasar? Dasar dia ada 3 pendapat ulama, iaitu najaun, najwatun dan najwun. Pendapat yang pertama yang mengatakan najaun bermahu maksud selamat dan terlepas daripada sebarang penyakit. Maksudnya itu adalah perkataan najaun, perkataan pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua adalah najwatun, iaitu bermakna tempat tinggi. Manakala perkataan pendapat yang ketiga iaitu najwun adalah sesuatu yang keluar daripada dubur. Jadi kalau kita tengok, dinamakan perbuatan tersebut dengan istinja di sisi syarak kerana orang yang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, istinja dilakukan di tempat yang tertutup, seperti di belakang tanah tinggi
dan seumpamanya. Jadi kalau kita kat sekarang, pada zaman dulu, zaman Arab zaman Nabi dulu, orang pergi tandas di tempat yang tinggi, maknanya tempat yang tersorok. Mana Nabi SAW pergi bermusafir contohnya, kan mana ada tandas zaman dulu. Jadi dia nak pergi membuang air besar, dia pergi dekat bukit yang tinggi, belakang bukit yang tinggi. Disebabkan itulah digelar istinja, dipanggil istinja. Maknanya daripada 3 pendapat ini ada kesinambungan, ada teli dia, iaitu najaun, najwatun ataupun najwun. Najaun bermaksud selamat dan terlepas daripada sebarang penyakit. Maksudnya apabila kita buang segala bahan-bahan dalam perut kita ni, kita rasa selesa, maknanya hilang sakit perut tu. Jadi dia terlepas daripada sebarang penyakit. Yang kedua adalah najwatun, iaitu tempat tinggi. Itu kita biasanya bagi buang air besar di tempat yang tinggi. Sekarang ni mudah ada tandas. Itu yang kedua. Yang ketiga najwun adalah sesuatu yang keluar daripada dubur. Apa-apa yang keluar, sama ada najis ke ataupun darah. Itu apa-apa yang keluar. Jadi dekat situ tuan-tuan dan puan-puan, ada kesinambungan, ada tali dia. Jadi hukum istinja ni pada dasarnya adalah wajib. Maknanya kita wajib beristinja ni. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang akan dibahaskan nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hukum istinja ini pada dasarnya wajib, tetapi dia berubah-ubah mengikut jenis apa yang keluar daripada dubur dan kubul. Kalau wajib, andai kata yang keluar itu adalah cecair, sebarang bentuk cecair, sama ada yang daripada dubur dan kubul, iaitu air kencing ke, najis, air besar ke, buang air besar ke, ataupun yang keluar itu darah ataupun nanah. Jadi dekat situ wajib kita membersihkan najis tersebut. Najis tersebut. Itu yang pertama. Itu wajib. Itu kalau wajib. Kalau sunat pula tuan-tuan dan puan-puan, sunat ini apabila jika sesuatu yang keluar daripada kemaluan itu adalah benda najis yang tidak mengotorkan. Benda najis yang tidak mengotorkan, seperti ulat. Contoh selalu budak kecil selalunya dekat bontot tu, dekat belakang itu gatal-gatal, tengok ada cacing keluar. Jadi dia wajib basuh tak kat situ? Tidak wajib, dia cuma sunat sahaja. Ataupun benda yang basah keluar, bukan benda yang basah, maknanya keluar benda yang basah, contohnya dia berak, keluar benda macam krepek, macam keras, kering, bukannya benda yang cecair. Dekat situ dia disunatkan untuk membasuh, tak dikira wajib. Dia ada 2. Contohnya yang keluar tu seperti ulat, cacing, dekat situ disunatkan untuk basuh. Ataupun yang keluar tu bukannya benda yang basah, contohnya macam krepek, keluar apa, makan jagung, keluar jagung. Contoh. Jadi tak disunatkan untuk basuh. Jadi makan apa jadi? Contoh selalu makan tempoyak, keluar tempoyak. Makan apa lagi? Jadi kat situ disunatkan untuk membasuh. Itu tidak dikira wajib, malahan dia adalah sunat sahaja. Dan dia boleh juga menjadi hukum harus. Harus bila mana disebabkan keluar peluh di bahagian punggung. Contoh panas, kita keluar nak berak kan, tak jadi berak tapi peluh ada pula. Jadi keluar peluh kat situ. Jadi dekat situ diharuskan, maknanya digalakkan, dibolehkan untuk membasuh. Jadi kalau seseorang tu, contohnya Imam Nawawi kata, contohnya dia keluar berak kan, dia keluar berak, dia nak basuh. Kat situ ada pula peluh campur dengan tahi yang ada kat dubur dia tu. Maaf bahasa saya kasar sikit, nak mudah faham. Tahi dia tu campur dengan peluh. Dekat situ bila dia menggunakan alat selain air, maka dekat situ tak boleh. Kerana apa? Kerana dia telah bercampur dengan sesuatu benda yang lain. Faham tak tuan-tuan? Maknanya peluh campur dengan tahi,
maka kat situ tak bolehlah menggunakan selain air. Contoh nak guna batu, nak guna air, nak guna tisu dan sebagainya, tidak boleh. Mana kena guna air apabila kena peluh tu. Jadi kalau tak ada peluh, boleh istinja dengan batu. Tapi kalau ada peluh campur dengan tarik tu, maka dekat situ tidak boleh menggunakan selain air. Faham tak tuan-tuan? Kalau tak ada air, kena cari air. Kena cari air. Itu hukum harus. Hukum makruh pula, makruh. Maknanya apabila kita beristinja ini, apabila yang keluar daripada dubur dan kubur tu adalah kentut. Maknanya kalau kita kentut, kita was-was. Kita was-was, kita pun basuh istinja tu. Kita pun beristinja, kita pun basuh cebok dan sebagainya. Dekat situ makruh hukum dia. Kerana apa? Kerana sifat was-was. Kita sifat was-was. Sebab itu makruh hukumnya. Kita beristinja apabila kita kentut. Kentut je pun, tapi dia beri basuh. Dekat situ makruh hukum dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hukum istinja ni pada dasarnya adalah wajib. Wajib dan berubah-ubah apa yang keluar daripada dubur dan kubur kita tu. Jadi baik, benda-benda yang boleh digunakan untuk beristinja, harus beristinja dengan air mutlak. Maknanya harus beristinja dengan air mutlak. Ia merupakan cara asal bersuci daripada najis. Begitu juga harus istinja dengan menggunakan semua pepejal yang kesat dan boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan seumpamanya. Jadi nak hilangkan najis ni, kat sini penulis ni mengatakan ada dua cara. Iaitu pertama adalah menggunakan air mutlak, iaitu air yang kita belajar, iaitu air yang suci lagi menyucikan, iaitu macam air paip dan sebagainya. Bukannya air sirap, bukannya air mustakmal dan sebagainya. Jadi mesti menggunakan air mutlak. Yang kedua, boleh juga menggunakan semua pepejal yang kesat. Contohnya macam tisu, macam batu, daun yang kering. Jadi boleh. Jadi andai kata tempat masjid kita ni penuh dengan air, maknanya kat tandas boleh kita guna air paip. Jadi boleh tak dekat situ kita beristinja dengan batu? Boleh ke tidak? Tak. Kenapa tak boleh? Dekat sini tuan-tuan, walaupun air banyak ke apa ke, tetap boleh menggunakan batu ataupun tisu ataupun daun. Walaupun ada air. Contohnya kita ada tandas yang pelik tu, dia keluar air melalui bawah. Keluar air daripada bangkuk tandas tu, dia keluar, dia tembak ke belakang kita tu. Jadi kita tak tahu macam mana nak gunakan. Kita tak tahu, kita pun kita belajar sebelum ni, kalau ada air tak boleh guna tisu. Jadi kita pun pening. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita rasa pening-pening, kita rasa pening tak boleh gunakan benda tu, benda yang pelik, tandas yang pelik tu, boleh guna tisu. Boleh guna tisu. Walaupun kita tepi sungai sekalipun, walaupun kita mengambil wuduk dengan air dan beristinja dengan batu, dibolehkan. Mana dibolehkan. Mana ada dua cara, atau bukannya dan. Atau, mana salah satu pun boleh. Contohnya kalau orang silap faham, macam nak ambil wuduk ni, kalau tak ada air baru tayamum kan. Itu memanglah, itu tak ada air. Itu tanah tersebut menggantikan air. Tetapi dalam bab istinja, dia tak ada ganti-ganti. Dia boleh pilih mana-mana yang disukainya. Faham tak tuan-tuan? Faham ya? Istinja tak boleh. Jadi itu adalah harus beristinja dengan air dan juga semua pepejal yang kesat. Contohnya tisu ni kesat tak? Kesat. Maknanya boleh digunakan untuk istinja. Contoh apa yang tak kesat? Yang licin. Contohnya macam ni. Ni boleh tak buat istinja? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak kesat. Jadi bahan ni tak boleh digunakan untuk beristinja. Contoh apa lagi yang tak kesat? Buluh.
buluh yang tu kan, kalau kita itu dia licin, dia tak boleh, dia bukannya kesat, maka dekat situ tak boleh digunakan untuk beristinja. Contohnya dia mestilah pepejal, bukannya cecair. Macam air mawar tak boleh, air cuka contohnya tak boleh. Tu tak boleh. Dan boleh menghilangkan najis dan boleh mengangkat najis tersebut. Mengangkat najis, bukannya seperti yang tak boleh mengangkat najis tadi, seperti batu, daun dan seumpamanya. Dan cara istinja yang afdal ni maksudnya yang terbaik, ialah beristinja dengan batu dan seumpamanya terlebih dahulu, kemudian menggunakan air. Ini adalah kerana batu terlebih dahulu menghilangkan air najis, dan air yang digunakan selepasnya pula akan menghilangkan kesan-kesannya tanpa bercampur dengan air najis tersebut. Jadi kalau kat sini tuan-tuan, dia mengatakan cara yang paling terbaik adalah menggunakan batu terlebih dahulu. Maknanya, ataupun seumpamanya kita guna tisu, lepas tu kita dah hilang air najis itu, kita guna air pula. Kenapa? Kerana itu adalah cara yang terbaik. Tisu ini adalah untuk menghilangkan najis, dan air ini pula adalah untuk mengangkat najis tersebut, menghilangkan kesan-kesan najis tersebut. Jadi ada orang faham kalau nak istinja ni guna air dulu, lepas tu baru guna tisu. Tak, tisu tu tak ada manfaat pun sebenarnya, bukannya untuk menghilangkan najis. Najis dah hilang dah sebelum tu dengan menggunakan air tersebut. Jadi itu bukan cara istinja yang sebenarnya. Cara istinja yang paling afdal adalah guna tisu dulu baru air. Tisu tu untuk mengangkat najis tu, dan yang air tu adalah menghilangkan kesan-kesan tu. Jadi yang guna air lepas tu guna batu dan sebagainya, itu adalah bukan cara istinja yang paling afdal. Maknanya tak bawa manfaat pun, sekadar nak mengeringkan dubur dan kubur kita sahaja. Jadi sekiranya ingin menggunakan satu daripada kedua-duanya, maka air adalah afdal, iaitu yang paling baik, kerana ia sahaja yang boleh menghilangkan air najis dan kesan-kesannya, berbanding dengan menggunakan benda-benda yang lain. Maknanya kalau antara pilihan nak guna batu ke nak guna air, maka kat sini air lebih diutamakan. Jadi kalau kita tengok dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali adalah menggunakan kedua-duanya. Itu paling terbaik, iaitu guna batu dulu baru air. Yang kedua adalah menggunakan air seperti kebiasaan kita lakukan ni. Kita biasanya guna air je kan. Jadi itu adalah yang terbaik. Yang ketiga, boleh juga menggunakan batu dan sebagainya. Itu tahap paling rendah lah. Tahap paling rendah. Maknanya afdal sekali adalah guna kedua-duanya. Jadi itu berkenaan dengan bahan, benda-benda istinja yang boleh digunakan untuk beristinja. Sekiranya menggunakan batu sahaja, dekat sini ada syarat dia tuan-tuan. Kalau dekat air, kalau guna air, kena hilangkan air najis itu saja. Itu saja. Maknanya kalau kita buang adas air besar contohnya, kita cuma tembak air tu, cebok tu, guna air sampai hilang air najis tu. Itu air selesai. Air selesai, mudah cara dia. Tetapi kalau menggunakan batu ni, dia ada syarat-syarat dia. Batu dan seumpamanya, maka diisyaratkan benda yang digunakan itu adalah kering. Benda tu adalah kering. Jadi kalau kita tengok siapa yang ada baby dekat rumah tu, dia kebiasaannya dia guna nak cuci kan bontot baby tu, punggung baby tu, dia guna wet tissue, tisu basah. Jadi kat situ boleh ke tuan-tuan dan puan-puan guna wet tissue ni? Boleh ke tidak? Ada adik? Tak ada adik. Siapa yang ada adik baby tu, yang jaga baby, dia gunakan wet tissue untuk membersihkan najis baby tersebut. Jadi guna wet tissue ini adalah bukannya cara istinja yang sebenar. Dia tidak mengangkat najis pun. Bukan cara istinja yang sebenar, dan tidak sah pun istinja tu.
Kerana syarat menggunakan batu dan seumpamanya mestilah kering, bukannya wet tissue. Bukannya tisu yang berair tu, bukan. Jadi siapa yang pernah menggunakan dekat baby, tukarlah cara tu. Dia mesti guna tisu yang betul, yang kering, bukannya tisu yang lembap. Lembap aja tu tak boleh. Syarat yang pertama mestilah dia kering. Batu dan seumpama itu adalah kering. Batu itu hendaklah digunakan sebelum najis yang keluar daripada kubur dan dubur itu menjadi kering. Ini syarat yang kedua. Kalau nak guna batu, disyaratkan bahawa najis yang dekat kubur ataupun dubur kita tu tidak kering lagi. Tidak kering ataupun separuh kering. Maknanya lepas kita berak, tak ada air pula, kita merayau-rayau cari batu. Cari batu. Lepas tu kita nak masuk tandas selit dan jumpa batu, tengok dah kering pula ke bawah ni. Jadi kat situ tak nak kena guna air. Kena guna air. Tak boleh guna batu. Dia sama ada separuh kering ataupun semua kering. Boleh pula dia pergi pasar, dia boleh pergi masak, padahal tak istinja lagi. Jadi kat situ tak boleh. Dia sebelum dia kering tu kena cepat-cepat, kena segerakan membasuh dubur dan kubur. Itu syarat yang kedua. Atau tidak mengalir keluar daripada kawasan punggung atau kepala zakar dan tempat keluar kencing orang perempuan. Maknanya kalau kita nak menggunakan batu ni, diisyaratkan tempat yang keluar najis tu, wilayah yang kena najis tu mestilah tidak melebihi kawasan punggung. Kawasan punggung bukan yang dua tu, tapi yang dubur tu. Maknanya dubur yang tempat keluar najis tu, kalau kita berdiri, itu adalah kawasan, kalau lebih kawasan, contohnya kalau kita berdiri, kita berdiri, punggung kita tu ada najis. Maka kalau dia terkeluar ni daripada tempat yang, macam mana cakap lah, susah sikit lah. Dia macam ni, benda ni macam sensitif sikit kan, tapi kita belajar apa istinja ni. Contohnya kalau kita cangkung, kita ada nampak lubang tu kan. Maaf bahasa saya kasar sikit kita nampak lubang tu. Jadi bila kita berdiri, kita tak nampak lubang tu. Maknanya kiri dan kanan antara lubang tu tertutup bila kita berdiri, betul tak? Maknanya kalau terlebih daripada bahagian yang tertutup tu, kalau kita berdiri, kita nampak lagi najis tu, maknanya dia dah keluar daripada wilayah dan tempat najis tersebut. Jadi dekat situ tidak boleh menggunakan batu. Jangan golak, ni belajar ni. Jadi bila dia, contoh kita berdiri dia terbuka mulut bila kita berdiri dia tutup. Jadi bahagian yang tertutup ini bila dia terkeluar dekat permukaan tu, jadi kat situ dah tak boleh menggunakan batu. Kena guna air. Faham tak? Itu bahagian punggung. Contoh punggung, bila buka dia ni, bila tutup dia macam ni. Bila tutup ni bahagian yang luar ni, maknanya kalau najis tak terkeluar daripada bahagian luar ni, masih lagi boleh menggunakan batu. Tapi kalau dalam ni dah keluar sampai kulit depan ni, maka tidak boleh menggunakan batu. Dia kena guna air sahaja. Guna air. Ataupun kepala zakar. Kepala zakar. Kepala zakar tahu tak? Contohnya ni zakar kita. Ini tu lelaki, maaf ni zakar kita. Kan ada kepala dia tu. Kepala dia, kalau dia lebih, dia jatuh ke yang bawah tu, jatuh ke bawah dia tu, maka dia dah keluar daripada wilayah dia tu. Maknanya bila dia sampai ke bawah tu, maka tidak boleh lagi menggunakan tisu. Maknanya dia dekat kepala sahaja. Kepala tu sahaja. Kalau lebih daripada tu, maka tidak boleh menggunakan tisu. Faham tak, Dik? Ada kepala zakar tak? Cuma gurau-gurau, maaf. Jadi itu adalah, kalau lebih daripada itu tak boleh guna batu dan tisu, kena guna air. Itu syarat dia. Ataupun tempat keluar kencing orang perempuan. Maknanya tempat kencing orang perempuan tu, maaf cakap ni kita belajar buat sensitif ni.
Jadi tempat keluar najis perempuan tu, contoh kita ada akak, kita ada adik, kita nak ajar adik kita nak ajar anak kita. Kalau nak guna batu ni, air kencing itu mestilah tidak melebihi wilayah bibir antara kemaluan tu. Maksudnya kiri kanan ada bibir tu. Kalau lebih daripada bibir kemaluan tu, maka kat situ dia dah keluar daripada wilayah tu. Kerana kat situ kena guna air, tak boleh guna tisu dan sebagainya. Tu ada syarat dia. Begitu juga ia tidak terkena tempat lain selain tempat yang terkena najis ketika ia keluar. Yang kita cakap tadilah, lubang dubur yang tertutup ketika berdiri, kepala kemaluan lelaki dan bibir kemaluan perempuan. Itu adalah dia tidak kena tempat lain. Contoh kita kencing, kena kat kaki pula. Mana kat situ kena guna air. Contoh kalau kita kencing kena peha pula. Kat situ tak boleh guna batu, guna tisu. Kita belajar kalau kena air kencing kena basuh dengan air mutlak. Ini batu ni adalah khas untuk istinja sahaja. Dan istinja ni ada cara dia. Dan itu ada tempat dia, iaitu kubur dan dubur sahaja. Najis yang terdapat di kubur dan dubur. Selain daripada itu, maka kat situ guna air, kena guna air. Jadi, sehubungan itu disyaratkan sekurang-kurangnya sapuan adalah dengan 3 biji batu atau benda-benda lain yang boleh digunakan untuk beristinja. Jadi kalau nak beristinja dengan batu ataupun tisu dan seumpamanya tuan-tuan, dia mestilah dengan 3 kali sapuan. 3 kali sapuan. Kalau satu pun, contoh kita satu ni kita bersihkan dah hilang sebagai contohnya, maka dekat situ tidak dikira istinja lagi, tidak dikira bersih sekali. Dia paling kurang 3 kali sapuan. Contohnya kita ambil tisu, kita ambil 1, ambil tisu lagi 2, tisu lagi 3. Kalau 3 tengok kesan ni ada lagi najis, maka kat situ tidak dikira bersih lagi, kena tambah lagi kali keempat. Tengok ada lagi 5 pun ada lagi, 6 baru hilang. Dekat tisu dah hilang najis. Bila 6 digalakkan untuk ambil satu lagi. Supaya apa? Supaya diganjilkan menjadi 7. Dia mesti ganjil. Kalau dah 6 pun dah bersih, kita guna yang ke-7 pula. Kalau 8 dah bersih, guna 9. Kalau 4 dah bersih, guna 5. Dia mesti ganjil, digalakkan untuk ganjil. Tapi kalau genap pun tak ada masalah, tapi digalakkan untuk ganjil. Jadi kalau nak tengok sini, 3 biji batu ni, sapuan 3 kali sapuan ni, dia ada 3 cara. Contohnya, kita guna batu, kita nak bersihkan kubur dan dubur kita tu. Kita ambil 3 batu, kita ambil satu batu, kita calitkan, kita sapu satu batu. Ambil batu kedua, sapu lagi. Batu ketiga, sapu lagi. Batu tu buang sebab dah dia najis. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ambil batu yang besar ni, kita sapu dekat permukaan yang berbeza-beza. Berbeza-beza, tetapi dengan syarat 3 kali sapuan. Satu batu tapi besar, permukaan yang berbeza-beza. Kalau permukaan yang sama, ada najis kat batu tu, mana tak boleh. Dia kena tempat yang berbeza-beza. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah nak guna batu ni, kita sapu dengan batu tu, kemudian kita basuh. Kita basuh batu tu, dan kita mesti kena keringkan batu tu. Syarat nak menggunakan alat tu mesti kering. Lepas dah kering dengan batu tu, kita sapu lagi. Lepas tu kita basuh lagi, kita keringkan lagi. Itu basuhan yang ketiga. Itu adalah 3 cara untuk menggunakan batu. Cara menyucikan bahagian kubur dan dubur tadi. Mesti paling kurang 3 kali sapuan. Contohnya kalau tisu, kita ambil 3 tisu. Ataupun kita boleh potong 3. 1, 2, 3 kan. Ada 3. Jadi kita guna 1 tu kita buang, 1 kita buang, 1 kita buang. Dah bersih, barulah sah istinja tersebut. Mana kalau ada najis yang terdapat pada yang sapuan yang ketiga tu, maka kena tambah lagi tisu. Faham tak tuan-tuan?
Jadi itu adalah cara menggunakan sapuan tersebut adalah mestilah 3 biji batu ataupun benda-benda lain yang boleh digunakan untuk beristinja. Sekiranya masih belum bersih, tambahlah bilangannya, dan sunat dengan bilangan yang ganjil seperti 5, 7 dan seterusnya. Maksudnya kalau kita dah bersih yang tahap keempat tu, kita kena tambah lagi sapuan yang kelima. Jadi hal ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang antara yang termuda. Dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat muda ketika itu. Maknanya pada umur 10 tahun Anas bin Malik telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maksudnya Anas bin Malik telah menjadi khadam ketika Nabi Muhammad SAW berumur 53 tahun. 53 tahun. Ketika itu Anas bin Malik berumur 10 tahun. Jadi tuan-tuan, kalau anak-anak ni nak hantar ke pusat tahfiz ataupun nak hantar berkhidmat kepada tok guru sebagainya, tiada masalah. Kerana apa? Walaupun dia berkhidmat, tetapi dia mendapat manfaat daripada tok guru, manfaat, ilmu, barakah dan sebagainya. Jadi hantar je anak-anak ni ke pondok. Di Anas bin Malik dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma wa anazatin fayastanji bil ma. Maksudnya Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW masuk ke tandas dan aku bersama-sama seorang budak sebayaku membawa sebekas air dan sebatang besi pendek. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke lurah untuk membuang air. Kemudian baginda menyuruh aku membawa 3 biji batu kepadanya. Maksudnya 3 biji batu adalah minima untuk menggunakan batu tersebut. Hadis berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Maksudnya, apabila seseorang daripada kamu pergi ke lurah untuk membuang air, bawalah 3 biji batu bersama-sama untuk beristinja, dan itu adalah memadai, iaitu paling minimum. Ataupun bawa satu batu yang besar, guna 3 permukaan batu tersebut. Hadis yang lain pula ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat hadhihi al-ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Qala kanu yastanjuna bil ma' fa nazalat fihim hadhihi al-ayah. Maksudnya ayat ini diturunkan tentang peristiwa penduduk Quba, iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud di dalam surah At-Taubah ayat 108, iaitu di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, iaitu menyucikan dirinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, iaitu zahir dan batin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu beristinja dengan air, lalu diturunkan ayat tersebut. Maknanya ada orang yang dalam masjid tu mengambil berat berkenaan dengan kebersihan. Jadi Allah SWT suka akan kebersihan itu. Jadi baginda SAW menerangkan, orang yang bersih itu adalah orang yang beristinja menggunakan air. Paling afdal. Hadis yang lain pula daripada Salman radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastanji ahadukum biduni thalathati ahjar. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu beristinja dengan batu
kurang daripada 3 biji. Maknanya tidak boleh kurang daripada 3 biji. Tidak boleh kurang daripada 3 kali sapuan. Tidak boleh kurang daripada 3 sapuan. Dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istajmara falyuqtir." Maksudnya, sesiapa yang beristinja dengan menggunakan batu-batu kecil, dia hendaklah mengganjilkan bilangannya. Jadi kat sini, dekat hadis ini mengatakan hendaklah. Hendaklah itu tidaklah membawa maksud wajib, tetapi adalah membawa maksud sunat sahaja. Sunat maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tinggalkan tiada apa-apa. Jadi itu adalah perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kalau nak guna batu mestilah minimum 3 kali sapuan. Wajib 3 kali sapuan ataupun lebih. Yang kedua adalah digalakkan untuk ganjil, bilangan yang ganjil. Maknanya kalau dah bersih yang keempat itu, ganjilkan yang kelima. Jadi saya rasa cukup sekadar pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan bab istinja. Guna apa? Wet tissue. Siapa yang guna wet tissue? Tak boleh. Dia kena guna juga tisu yang kering ni. Tak boleh. Tak boleh. Dia syarat dia, syarat najis tersebut mestilah tidak bercampur dengan bahan yang lain. Contoh bercampur dengan benda suci, macam wet tissue tadi baru guna air, tak boleh. Guna batu yang lain, tak boleh. Bila guna batu selepas kan, guna tisu kering kan, tak boleh. Bila dia dah guna wet tissue tu, dia kena guna air. Guna air. Dia tak boleh guna tisu kering. Dia tak boleh bercampur dengan benda suci tadi, macam tisu yang basah tadi, ataupun najis seperti tahi unta dan sebagainya. Tahi lembu kita guna ni tak boleh. Jadi kalau orang dewasa tak boleh guna wet tissue, sama ada orang dewasa ataupun orang muda ataupun baby. Bersih tahi hidung boleh, sebab tahi hidung bukan najis. Jadi ada pertanyaan lagi? Ada adik nak tanya tak? Tak ada faham faham. Dah belajar kat sekolah dulu kan? Belajar sekolah kan, dia faham lah. Dia ada sebarang pertanyaan lagi? Kalau tak ada, cukup sekadar ini sajalah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih, kifarah wa suratul As.